don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebelum kita baca sedikit, Ahmad Maslan sarang skip pencing KWSP untuk pekerja jadi dasar kerajaan. Okey tuan-tuan, mari kita dengar ucapan daripada Datuk Ahmad Maslan. Dia akan kita komen macam biasa. 60 kita tak tahu, mungkin 61 meninggal, mungkin 99. Ada orang 99 masih bergerak lagi dan masih aktif 99. So, saya sekarang Timbalan Menteri Kerja Raya. Walaupun saya 3 kali di Kementerian Kewangan, daripada susul selit kanan satu ketika, kemudian Timbalan Menteri Kewangan 1.0, Timbalan Menteri Kewangan 2.0. Apa yang saya perkatakan di sini pada hari ini bukan sebagai Timbalan Menteri Kewangan, tapi sebagai Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO dan Ahli Parlimen Pontian, dan saya ingin menyatakan bahawa ada 900,000 orang pesara kerajaan pada saat ketika ini dengan bebanan bayaran 35 bilion ringgit setahun. Ada 32,000 pesara kerajaan tiap-tiap tahun dan ada 1.61 juta penjawat awam. Jadi perkara ini adalah perkara yang tidak popular. Saya tidak mahu terus-terusan dibantai kerana menyebut perkara yang tidak popular, tetapi itu fakta-fakta yang ingin saya nyatakan. 35 bilion ringgit bayaran kepada 900,000 pesara, termasuk pesara polis dan tentera, dan daripada 1.61 juta penjawat awam, 32,000 penjawat awam itu bersara setiap tahun. Dan ada pandangan mengatakan pada 2040 bebanan tanggungan untuk persaraan itu sehingga 120 bilion ringgit setahun. Masalahnya, adakah duit kerajaan ada sebanyak itu? Itu masalahnya. Boleh ada, tetapi kita kena naikkan pelbagai cukai, mungkin kena adakan cukai-cukai baru, ya. GST tak perlu saya sebut lagi, semua orang dah tahu kedudukannya. Oleh kerana itu, saya ingin buat satu cadangan di sini, iaitu memberikan pencen kepada semua pekerja di Malaysia. Ini cadangan yang agak pelik tetapi boleh dilakukan. Kepada mereka yang memiliki KWSP, 15.5 juta rakyat ada KWSP, 8 juta adalah yang aktif, dan daripada 8 juta itu kita boleh aturkan pencen untuk mereka dengan membuat pilihan. Apabila mereka berumur 55 tahun atau 60 tahun, hanya mengeluarkan sebahagian daripada KWSP, kita ambil 1/4, dan 3/4 lagi dibahagikan tiap-tiap bulan sehinggalah meninggal dunia. Yang kita boleh katakan itu pencen untuk semua rakyat, tak kira dia penjawat awam yang ada KWSP, penjawat awam baru, penjawat awam lama memang terus berpencen, ataupun hanya pekerja di bangunan Menara Dato' On ini dan juga pekerja swasta yang lain yang berjumlah 8 juta orang itu, mereka boleh diskim pencenkan oleh KWSP. 3/4 lagi yang dibahagikan tiap-tiap bulan itu masih lagi boleh menerima dividen KWSP yang sehingga 5 ke 6% setahun. Tapi kalau mereka keluarkan semua sekali 100%, selepas itu mereka tidak akan dapat dividen itu. Jadi ini cadangan yang sebenarnya bukan cadangan saya, tapi cadangan KWSP yang belum diumum, belum dilancar. Walaupun dah ada beberapa pihak yang melakukan perkara ini, boleh dibuat di KWSP, tetapi belum lagi menjadi satu dasar kerajaan. Dan saya ingin mencadang supaya ia menjadi satu dasar kerajaan, rakyat boleh dapat pencen. Jadi isu pencen ni tak perlu nak timbulkan sebab rakyat semua boleh dapat pencen. Syaratnya tidak keluarkan semua KWSP itu dan dibahagikan dan terus akan dapat dividen. Memang perkara ini tidak popular lah apabila kita nak memansuhkan pencen, lepas tu pencen terbitan yang melibatkan isteri, ya, kemudian jika isteri itu meninggal, anak sehingga umur 21, itu amat tidak popular kalau nak dimansuhkan. Tetapi
saya sebut tadi, kalau kerajaan berjaya meminda perlembagaan, saya difahamkan kita kena pindah perlembagaan. Datuk Seri Menteri yang jaga undang-undang untuk memansuhkan pension ini. Lulus atau tidak itu satu perkara lah yang berbeza. Dia tentu akan didebatkan di Dewan Rakyat mengenai pemansuhan pension. Tetapi kalau kita melihat dari satu sudut positif, ialah dari segi penjawat-penjawat awam baru, kita boleh berikan gaji yang lebih tinggi daripada sekarang. Apabila mereka dapat KWSP, mereka tidak dapat pencen sebagaimana kepahaman kita, bukan pencen yang saya cadang tadi, maka gajinya boleh ditingkatkan agak setara dengan pihak swasta. Maka pada saat dan ketika hidup mereka tahun demi tahun, waktu muda 30-an, 40-an, 50-an itu, mereka memiliki tunai yang lebih dalam tangan dibanding dengan penjawat awam sekarang yang ada pencen. Dia akan memperolehi selepas itu, selepas 60 tahun. Namun pada tiap-tiap bulan dia sentiasa tak cukup duit, Datuk. Ya, jadi lebih baik kita ada duit yang cukup pada saat dan ketika ini dengan sistem KWSP. Maka apabila kita berumur 60, kita tak tahu, mungkin 61 meninggal, mungkin 99. Ada orang 99 masih bergerak lagi dan masih aktif 99. Tu saya tak kenal siapa. Tak payah sebutlah nama ya. Jadi pencen banyaklah kot ya, sampai 99, tapi tak ramai umur sebegitu. Puratur umur rakyat kita yang wanita 75 tahun, yang lelaki 74 tahun, purata rakyat umur rakyat Malaysia. Jadi kita boleh kira lah daripada umur 60 sampai 74, 75 itu berapa banyak wang tiap-tiap bulan yang kita perlukan. Namun poin utama yang saya ingin kongsikan di sini bahawa jika sistem pencen ini tiada, tentulah dia mesti melalui proses undang-undang pindahan perlembagaan, dan seterusnya ialah penjawat awam baru boleh menikmati gaji yang lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Di luar sana ialah mereka tak suka orang macam kita lah, sedikit. Baru 36 bulan dapat pencen. Dia begini. Lepas tu ada pula pandangan bahawa pencen kita ni ganda-ganda ikut jawatan. Saya ingin menjelaskan isu itulah. Bahawa kita hanya menerima pencen yang tertinggi di peringkat persekutuan. Dengar tu ya. Tu saja. Satu saja dengar tu. Ini penting ni. Macam saya tertinggi setakat ini Timbalan Menteri. Datuk Seri setakat ini Menteri. Itu saja yang boleh diterima, bukan jawatan kita sebelum ini kumulatif 100,000. Tidak begitu ya. Satu lagi, kalau mereka pernah berkhidmat di negeri, kita berdua tak pernah. Berarti mereka dapat yang tertinggi di negeri. Katalah dia dapat adun misalnya, dia dapat yang tertinggi di negeri campur tertinggi di pusat. Dua tu sahaja maksima yang mereka boleh dapat. Itu satu perkara. Satu lagi ialah kekeliruan mengatakan bahawa tadi Prof ada sebut tabungan ya. Tabungan, bukankah kita ada tabungan? Bukankah penjawat awam telah menabung? Tabungan 175.5 bilion. Saya menjaga POP sebelum ini beberapa bulan yang lepas. Kumpulan wang persaraan KWAP 175.5B. 175.5 itu jika kita bahagikan dengan 35 bilion komitmen setahun, cukup 5 tahun je Sri. Habis semua tabungan itu. Oleh kerana itu tabungan memang tidak cukup. Ini faktanya. Walaupun dilabur macam mana hebat pun, pelaburan itu tidak akan dapat mengatasi keperluan. Ini adalah fakta yang ada di hadapan kita, dan kita boleh SP pula memiliki aset, sama ada aset tunai dan aset pelaburan, jumlahnya 1 trilion. 1 trilion KWSP yang cukup banyak duit di negara kita. 1 trilion itu tentunya dilabur berbagai kaedah, dalam negara, luar negara, tapi luar negara peratusannya kecil sahaja dibanding pelaburan dalam negara. Jadi tabungan yang besar ialah KWSP. Tabungan KWAP hanya cukup untuk 5 tahun membayar pencen. Itu sebab bayaran pencen itu, Prof tadi ada menyebut, memang daripada bajet tahunan, memang daripada OE, operating expenditure kita pada tahun ini 303
4.8 bilion bajet tahun ini. DE, Development Expenditure 90P, 393.8 bilion, memang bajet terbesar, tapi itulah dia kurang 35P adalah untuk menanggung pencen. LHDN daripada 175 bilion pada tahun 2022, pada tahun lepas 184.4 bilion. Target ialah 185 bilion, tak dapat dicapai, dapat 184.4, juga rekod dan tidak pernah berlaku kutipan sebanyak itu oleh LHDN. Saya sikit sebanyak terlibatlah untuk mendapatkan jumlah yang menjadi rekod dalam negara, 54 bilion dan 184.4 bilion. Itu baru dua cukai, ada dia dicukai langsung, cukai tak langsung. Tidak dapat tidak, kita perlu membincangkan juga SST 6 jadi 8. Alangkah baiknya kalau di GST cuma 6. Maka cerita tentang GST, Goods and Services Tax, berlawan dengan Sales and Services Tax ini tak sudah-sudah diperkatakan. Dan akhirnya satu perkara yang saya ingin maklum di sini, apabila ada 30% the black economy atau dipanggil sebagai the shadow economy, orang lari cukai, orang tak bayar cukai, 30% daripada KDNK sebelum dilaksanakan GST. Selepas dilaksanakan GST boleh mengurangkan 10% daripada the black economy. Sekarang ni ada 20% lagi mereka yang lari cukai, yang tipu cukai, yang tak cukup bayar cukai ni. Bayangkan kalau kita dah laksanakan GST daripada hari itu tak berhenti-berhenti, tetapi kerajaan 22 bulan memberhentikannya. Pada saat yang ketika ini saya berpandangan cuma ada 10% the black economy, boleh dikurangkan daripada 30 kepada hanya 10. Tetapi hari itu dengan GST yang sekejap, beberapa tahun, 2 tahun setengah, kita boleh kurangkan 10%, 30 kepada 20% the black economy, the shadow economy, the underground economy, the Candlestein economy, ya, itu sebutan dia. Tetapi ialah ekonomi bayangan, ekonomi gelap, orang tak bayar cukai, orang lari pada cukai. Itu maksudnya di antara negara yang melaksanakan GST ini 175 negara. Dalam dunia ini 194 negara. Berarti 90% negara telah melaksanakan GST. Dan GST ini ada kebaikannya kepada peniaga kerana dia boleh claim input tax credit ataupun GST refund. Hari ini zaman SST tidak ada refund itu dan tidak memberi insentif kepada pihak syarikat dari segi nilai. Dan sekarang ini dah ada 10% service tax, ada sales tax, ada 6%, naik 8%. Jika dulu semuanya sama 6%. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan meneliti dengan sebaik mungkin pelaksanaan GST ini. Dan mungkin kita boleh kurang daripada 6% sebagai permulaan, dan mungkin ada lebih banyak pengecualian terutama barang-barang makanan supaya kita boleh melaksanakan. Saya dulu belajar ketika belajar di New Zealand tahun 1986, di luar universiti penuh dengan demonstrasi. Di dalam kelas belajar tentang GST, jadi ada tahu lebih sikit daripada orang lain. Maka saya diminta menerangkan, maka saya dipelasah habis-habisan. Umpama debu-debu berterbangan, saya sedang mengutip debu-debu itu supaya boleh berdiri kembali. Tapi akhirnya baru ini FMM, Dewan Perniagaan dan pelbagai lagi pihak menyatakan GST lebih baik daripada SST. Akhirnya mereka menyadari tentang perkara itu. Okey, tuan-tuan, detail saya baca detail sikit dekat UMNO online ni. Kerajaan disarankan memperkenalkan skim pencen kepada semua pekerja di negara ini menerusi kumpulan Luaran Simpanan Pekerjaan KWSP, dan ini merupakan antara langkah terbaik dalam usaha memastikan masa depan pekerja terus terjamin. Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Masran berpandangan dengan langkah berkenaan ianya diakini dapat membantu para pekerja sekaligus memberi manfaat yang cukup tinggi bagi memperoleh pendapatan bulan apabila bersara kelak. Okey, tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Perpaduan Apek Mbak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.